Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kita teruskan pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 5, bab 7, iaitu subtopik 7.4, dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, jadi dasar kebudayaan kebangsaan dibentuk bagi mewujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional melalui aspek kesenian dan kebudayaan. Dasar ini menjadi garis panduan masyarakat bagi membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Jadi mari kita teruskan kepada sejarah pembentukan. Dasar kebudayaan kebangsaan telah digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Jadi kongres ini boleh dianggap sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat 1956, iaitu Kongres Kebudayaan Melayu. Kongres ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak Husin di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Baik, kita lihat sedikit petikan di sini. Petikan kata-kata ataupun ucapan Tun Abdul Razak Husin ketika merasmikan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Katanya, kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Saya menegaskan bahawa sudah sampai ketikanya bagi kita menentukan identiti dan kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat di dunia ini. Itu dia petikan ucapan Tun Abdul Razak Husin ketika merasmikan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Kita teruskan kepada prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Baik, prinsip utamanya pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan berteraskan 3 prinsip utama. Okey. Jadi mari kita lihat prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, kalau boleh kita nomborkan di sini. Ini yang pertama, kedua dan ketiga. Baik, yang pertama, prinsipnya berteraskan kebudayaan rakyat asal atau rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Okey. Yang kedua, unsur lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Ada unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Dan yang ketiga, Islam menjadi unsur penting. Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey. Jadi itulah dia 3 prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Ini ialah kebudayaan rakyat rantau Melayu. Kemudian boleh ditambah dengan kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima. Dan kemudian yang ketiga adalah Islam menjadi unsur penting. Baik, mari kita teruskan kepada yang seterusnya, iaitu matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi apakah matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan? Ada 3 matlamat utama. Okey. Yang pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Okey. Dan yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi.
Jadi inilah 3 matlamat utama pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Baik, kita teruskan kepada agensi pelaksana. Pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan melibatkan semua kementerian, agensi dan jabatan yang berkaitan dengannya. Jadi dasar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Okey, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya serta Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan iaitu Aswara. Okey, ini adalah agensi pelaksana. Jadi pelajar mungkin boleh mengingati atau menghafal satu sahaja nama agensi untuk dijadikan contoh dalam penulisan struktur ataupun esei. Baik, kita teruskan kepada Citra Warna Malaysia. Apa itu Citra Warna Malaysia? Dasar kebudayaan kebangsaan dijelmakan melalui program seperti Citra Warna Malaysia yang melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Jadi sebenarnya program ini mula dianjurkan pada tahun 1999 yang mana merupakan promosi pelancongan Jadi antara program yang dijalankan termasuklah memperagakan kebudayaan pakaian. Kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Jadi program Citra Warna ini diadakan di Dataran Merdeka pada bulan Mei. Pada bulan Mei setiap tahun dengan melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Jadi ini telah Citra Warna Malaysia ini telah dijadikan satu program tahunan Seterusnya ialah penggiat budaya. Dasar kebudayaan kebangsaan telah melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor. Tokoh ini memberikan sumbangan yang besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Sumbangan mereka juga penting dalam menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara. Jadi mungkin kita boleh lihat di sini antara penggiat budaya yang ada. Gambar-gambarnya antaranya ialah Azhar Aziz ataupun juga dikenali sebagai Mak Ungku, tokoh budayawan. Kemudian Hamzah Dolmat, seni muzik tradisional. Lim Swee Tin dari segi kesusasteraan. Samuel Das, muzik tradisional India. Kemudian kita ada Syuhaibun Yusof dalam budaya dan kesusasteraan di Sabah. Dan kita ada Matthew Ngau Jau, muzik tradisional Sapeh Sarawak. Jadi inilah kita punya penggiat-penggiat budaya negara. Jadi sebagai kesimpulan kepada subtopik 7.4, mari kita lihat pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan ini dapat membentuk bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita mesti berbangga dengan keunikan budaya masyarakat. Hal ini disebabkan budaya tersebut memperlihatkan kepribadian kebangsaan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi itulah dia topik dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi kita perlu mengamalkan atau membudayakan kebudayaan kita sebagai masyarakat
tempatan ya, menggunakan identiti kebangsaan. Sebab itulah jika ada budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita menjadi cabaran kepada kedaulatan negara ya, kerana kemungkinan budaya-budaya itu tidak sesuai dengan budaya negara kita. Baik, itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan dalam subtopik 7.4. Cikgu berharap semua pelajar dapat menyiapkan nota berkaitan subtopik ini dan juga menjawab semua latihan dalam buku modul. Sekian, terima kasih.